A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Yang dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamruzaman dengan pengajian berkitab Kisah-Kisah Sahih Para Nabi Takhid Syekh Salim Id Al-Khalili jilid yang pertama. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan ummul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para pejuang mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan daripadanya sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha kepada amal-amal yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, terima kasih kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah yang mendoakan, yang mengucapkan ucapan tahniah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakan anak yang dilahirkan ini memberikan manfaat kepada kami keluarga dan juga kepada ummah insya-Allah. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi iaitu bacaan kitab kita, kitab Kisah Sahih Para Anbiya, dan kita akan tengok iaitu pada muka surat 144, subtopik yang ketujuh daripada kisah Nabi Nuh AS, iaitu tentang Nabi Nuh dan juga angin taufan. Nabi Nuh dan juga angin taufan. Dan di sini Al-Imam Ibn Kathir membawakan kepada kita satu dalil daripada surah Al-Mu'minun. Ada banyak dalil yang bercerita tentang ini. Antaranya Allah Ta'ala sebut pada surah
Al-Mu'minun surah 23 ayat 27. Bagi ibu-ibu yang ada kitab boleh buka kitab, tapi bagi ibu-ibu yang tak memiliki kitab boleh buka surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 27. Ustaz perlukan bantuan slide ke? Boleh, itu lebih baik. Okey. Bagi yang buka Quran muka surat berapa ya? Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 27. Mungkin boleh tinggalkan di ruangan apa message di sebelah ni supaya ibu-ibu kita yang lain pun terus dia boleh buka kan muka surat daripada Al-Quran. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 27. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Kak Azrina tak bantu ke? Ke Kak Azrina? Kak Azrina ke mana? Tak apalah. Okey. Okey ada. Alright. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini ayat yang ke-27 kat atas sikit Kak. Ustaz kecil ke besar? Besarkan sikit. Besarkan sikit. Okey, besar lagi sikit. Ni, okey tak? Okey. Atas ke tepi sikit. Naik atas. Ke tepi ni macam mana Sekejap, saya rasa. Macam ni nampak tak? Okey. Sekejap. Ayat 27 ya Ustaz. 27. Okey, terima kasih pada Bonda Azizah. Kalau yang melihat terus pada Quran, buka terus muka surat 343. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ni kita dah bincang dah. Iaitu Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan perintah untuk membina sebuah kapal. Dan pembinaan kapal itu bi'ayunina wa wahyina, iaitu adalah dengan pengawasan dan juga kawalan kami di bawah pemantauan. Perkataan ayunina tu daripada perkataan ayun kan, daripada mata-mata. Maksudnya ada supervise daripada Allah Ta'ala. Allah lah yang berikan kita kata kawalan, pengawasan kepada pembinaan kapal yang dibina oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini ketanyalah pada orang yang membuat kapal, dia bukan perkara yang senang kan, nak pastikan kapal tu terapung, tahan lasak, tahan air, dia betul-betul boleh dimanfaatkan, boleh ada orang duduk di atasnya, kita rasa selesa, rasa tenteram. Ini bukan perkara yang senang. Sebab tempoh yang Nabi Nuh alaihissalam duduk atas kapal ni sekitar dalam 6 bulan. Dan tempoh tu lautan ataupun banjir yang berlaku tu bukan dalam keadaan statik. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat bergelora. Okey. Ada satu dokumentari ni saya tengok, bercerita tentang ada seorang rakyat Australia. Dia ni seorang wanita muda lagi, 18 tahun tak salah saya masa saya tengok dokumentari dia tu. Dia ni ada satu menghidapi penyakit, dia macam penyakit yang kita kata orang kelainan upaya lah. Okay. Jadi dia buat satu pelayaran solo. Saya tak ingat nama dia, tapi ibu-ibu boleh tengok lah. Dia buat satu pelayaran solo daripada Australia. Dan dia mengelilingi, dia tak mengelilingi satu dunia, tapi dia mengelilingi ada satu kawasan ni lah. Dan mengikut bacaan ketika itu, dalam tempoh dia buat pelayaran tu secara solo, dia akan bertembung beberapa kali, tak silap saya hampir 20 kali ombak yang setinggi berpuluh tingkat. Kalau ikut bangunan tu, ombak tu berpuluh tingkat. Jadi ini adalah realiti apabila berada di atas lautan. Okay, ini realiti bila berada di atas lautan. Jadi kita boleh bayangkan dalam tempoh bukan sehari dua hari Nabi Nuh AS duduk atas lautan ni. Dia tak macam kita pergi ke pulau sekian-sekian naik bot beberapa jam saja. Yang ini adalah berhari-hari, berbulan-bulan. Dan sudah tentulah lautan itu dalam keadaan tidak statik kan. Dia sentiasa berubah dan pelbagai keadaan yang ada di atas lautan. Jadi nak memastikan perkara itu dapat ditempuh dengan selamat, sudah tentulah kapal yang dibina itu adalah sebuah kapal
yang betul-betul diyakini selamat. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bi'ayunina wa wahyina. Kapal yang dibina ni bukan kapal yang main buat je asal boleh, tak. Dia mengikuti kepada di bawah pengawasan dan juga kawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun sebut fa idza jaa amruna, dan apabila sampailah kepada perintah kami. Allah Ta'ala sebutkan perkataan amruna itu, iaitu Allah Ta'ala mendatangkan musibah dan kebinasaan. Maksudnya, bila dah datangnya perintah daripada Allah, tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubahnya dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Sebab itu Nabi Nuh AS dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan kepada isterinya dan juga anaknya daripada ditimpa musibah. Dan ini disebutkan di dalam surah Hud, yang mana Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah agar diselamatkan anaknya. Dan dia memanggil anaknya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang sama sekali. Sebab setelah datangnya ketetapan, maka hukuman itu akan turun dan tidak ada sesiapa yang boleh menghalang. Kenapa perkara ini berlaku, ibu-ibu? Sebab taubat itu adalah rezeki. Kita kena ingat, taubat itu adalah rezeki. Apabila rezeki kita tertahan dan taubat itu tertahan, maka telah datanglah ketetapan Allah, kematian akan tiba. Sebab itu kalau kita perhatikan, bila ada orang dia nak meninggal dunia, dia dalam keadaan tak kuat, dia dalam keadaan tak larat, tapi kalau kita beri dia makan, dia boleh makan, insya-Allah lah umurnya masih lagi panjang. Insya-Allah di atas keizinan Allah. Okay? Umurnya masih lagi panjang. Itu cara kita nak tengok. Kita ambil sudu, kita letak di mulutnya, dia masih boleh telan. Kita ambil cawan, kita letak di mulutnya, dia boleh telan. Kita ambil straw, letak di mulutnya, dia masih boleh lagi telan. Ataupun orang yang mungkin dia gunakan alatan untuk dia makan. Ada orang dia buat satu tiup kan, dia makan daripada situ, dia boleh telan. Selalunya, kebiasaannya, umurnya masih lagi panjang. Tapi tanda-tanda orang yang nak ke arah kematian, iaitu dia dah tak boleh makan dah. Kita letaklah straw ke, kita letak sudu ke, dia tak boleh telan dah, meleleh air liur dia, meleleh air ataupun makanan tu di mulutnya, dia tak boleh telan dah. Maka di situ dia telah terhenti rezekinya, dan sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tertahan dah rezeki dia. Dan salah satu rezeki di situ adalah tertahan daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dah berakhir, rezeki dah tertutup, pintu taubat dah tertutup, maka sebab itu bila Allah turunkan hukuman, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menangguhkannya. Okey. Jadi sebab itu Allah menggunakan perkataan fa idza jaa amruna. Apabila datangnya arahan kami. Okey. Lalu kata Allah wa faran tanuru fasluk fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulul minhum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, iaitu wafarat tanur. Perhatikan perkataan tu. Puan Arsanti Wahyuni, ada soalan ke? Tertekan. Tertekan ya? Okey. Baik, perhatikan perkataan wafarat tanuru fasluk fiha min kullin zawjain ithnain. Iaitu Allah Ta'ala menggunakan perkataan iaitu wafarat tanur. Tanur dekat sini iaitu merujuk kepada keseluruhan bumi. Maksudnya keseluruhan bumi ni mengalami banjir. Ada kajian-kajian yang menyebutkan sebenarnya kawasan yang mengalami banjir ni adalah kawasan Nabi Nuh alaihi salam sahaja. Okey, tak apa, tertekan tak apa. Okay. Alright. Iaitu perkataan tanur ni maksudnya keseluruhan permukaan bumi, tidak ada yang terkecuali. Jadi ada dua pandangan di sini. Pandangan pertama, ada yang kata adalah kawasan penempatan Nabi Nuh AS. Kalau ikut kajian-kajian sejarah dunia, dia kata apa? Di kawasan tamadun Mesopotamia. Wallahu ta'ala alam. Ni saya tak mendalamilah. Tapi dari sudut bacaan saya, ada yang kata hanya separuh bahagian sahaja. Tapi tetap digunakan perkataan tanur, maksudnya kawasan yang Allah Ta'ala timpakan musibah tu kepada kaum Nabi Nuh ni, semuanya itu tak terkecuali. Tapi belahan dunia yang lain ataupun benua yang lain tidak ada.
Tapi ada satu pandangan yang lain pula menyebutkan wafaratan nur kat sini berarti satu permukaan bumi ini mengalami banjir besar. Satu permukaan bumi ini mengalami banjir besar. Bukan hanya pada satu tempat ataupun satu umat saja, tapi kepada keseluruhan permukaan bumi. Dan saya melihat bila bincang perkara ni, ada beberapa perkara yang saya rasakan peristiwa ni berlaku kepada keseluruhan bumi. Tidaklah terbukti secara kajian, cuma saya melihat pertama ketika mana saya sampai di satu tempat namanya Hallstatt di Austria. Saya sampai di Hallstatt, saya tengok ada satu pergunungan yang mana pegunungan tu disebut pegunungan Alps, iaitu pegunungan yang yang diselimuti oleh salji yang sangat-sangat tebal. Dia bukan salji yang biasa-biasa, ini salji yang terlalu tebal. Masa saya sampai pun terlalu tebal saljinya kat situ. Jadinya dekat dalam gunung tu rupa-rupanya adanya garam bukit, kita istilahkan panggil garam bukit. Di dalam tu adanya garam bukit. Saya tengoklah kepada kajian yang dilakukan oleh orang-orang Austria ni. Dunia buat kajian di situ. Macam mana adanya garam di dalam bukit tu, satu gunung yang besar tu. Okay. Saya pun tak boleh bayanglah macam mana ada garam. Dan lebih hebat lagi, di dalam gunung yang tebal tu dan salji yang tebal tu, rupa-rupanya di dalam tu adanya satu tasik. Dia panggil tasik cermin. Subhanallah. Saya sendiri masuk dan saya sendiri tengok. Memang ada tasik di dalam gunung yang sangat-sangat tebal. Kami kena naik daripada bawah tu satu kereta kabel sampailah ke puncak gunung. Kemudian kita masuk ke dalam gunung tu. Dia ada satu laluan lah, sebab ni dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika mana mereka cuba dapatkan garam. Garam pada zaman dahulu adalah sesuatu yang sangat-sangat lumayan. Sebab itu disebutkan sebagai, dipanggil sebagai emas putih. Sebab zaman dulu garam ni untuk makanan, untuk proses pengawetan, untuk perkara yang macam-macam lah dimanfaatkan lah garam ni. Jadinya, bila kita tengok pada kajian yang dilakukan oleh orang-orang Austria dan juga dunia ketika di sana, dia tunjukkan rupa-rupanya macam mana air garam itu berada di dalam gunung tu. Asalnya kita maklumlah, sebelum berlakunya pertembungan plat tektonik ni, sebelum ada berlaku pertembungan, kawasan tu adalah tanah rata. Kawasan tu adalah kawasan tanah rata. Mungkin dia tinggi tapi dia masih lagi rata, rendah. Taklah macam gunung yang hari ni kita tengok tinggi, besar gunung tu. Jadi apa yang berlaku, iaitu satu waktu dia kata pernah berlaku satu banjir besar. Okey, satu banjir besar, berlaku banjir. Dan setelah berlakunya banjir, kemudian datangnya salji. Jadi air banjir itu menakung dekat kawasan yang ada mungkin berlopak lah, sebesar tasik yang ada dalam sungai, dalam bukit tu. Jadi adanya salji membeku, dia buat satu lapisan membeku. Okey. Kemudian tak selang daripada tu dia kata adanya letusan gunung berapi. Kat situ ada satu gunung berapi meletus. Dan lava tu meliputi pula atas ais gunung berapi tadi tu. Atas tasik tu. Atau air yang bertakung lah, air lautan yang banjir besar tu. Jadi dia ni. Lalu berlakulah plat tektonik, dan pergerakan plat tektonik ni ambil masa ribuan tahun lah. Sampailah dia jadi satu gunung yang sangat besar, dan air tadi tu, air banjir lautan tadi tu, dia duduk di dalam gunung tersebut. Ini ringkasan sajalah yang saya ceritakan ni. Tapi nak membayangkan kepada kita semua, kawasan di Austria tu dengan kawasan lautan, dia adalah sangat-sangat jauh. Ni kita boleh tahu peta lah, jauh sangat. Dia bukan kawasan di Italy yang sebelah lautan ni. Dia bukan kawasan di mana lagi? Di Montenegro ataupun di kawasan yang berhampiran dengan lautan. Tidak. Ni adalah kawasan di tengah-tengah benua. Kita boleh tengok Austria, Switzerland, ni kawasan tengah-tengah benua. Macam mana adanya air garam berada di dalam gunung tu? Jadi, boleh jadi, ni pandangan saya lah. Saya tak buat kajian tapi pandangan saya bila saya tengok masa saya sampai di situ, dia buat macam satu tayangan. Adalah disebut ribuan tahun benda tu berlaku. Saya tak pernah meshkan lah tahun tu sama ke tahun Nabi Nuh, saya tak pernah buat. Tapi saya membayangkan kemungkinan besar lah. Kalau benar Allah Ta'ala sebut di sini wafaratan nur kat sini, boleh jadi banjir itu berlaku di seluruh dunia. Sebab Allah Ta'ala membayangkan kepada kita, iaitu
keseluruhan permukaan bumi ni berlakunya banjir. Dia satu istilah dalam bahasa kita lah. Kawan kita lama tak jumpa kita, dia lama-lama jumpa kita, dia kata, dah beruban lah rambut awak ni. Dah beruban rambut awak ni. Maksud dah beruban tu, bukanlah uban tu tumbuh setumpuk kan. Mestilah rambut kita tu dah start memutih. Belakang dah start putih, tepi dah start putih, depan dah start putih, kiri kanan dah start putih. Maka dia kata rambut awak ni dah beruban lah. Perkataan dah beruban tu berarti rambut kita dah memutih keseluruhannya. Dia tak kata, depan rambut awak dah beruban. Dia tak sebut secara detail. Dekat depan ke sebahagian. Dia tak sebut perkataan tu. Tapi Allah Ta'ala sebut keseluruhannya secara umum. Itu menunjukkan banjir besar tu kemungkinan besar berlaku kepada keseluruhan permukaan bumi. Okey. Baik. Dan yang keduanya, yang ini kita boleh tengok di Langkawi. Kita boleh tengok geopark kan di Langkawi ni. Mungkin ada orang Langkawi di sini. Tahun lepas saya pergi, saya tengok dia ceritakan ini salah satu daripada warisan dunia, yang mana kawasan yang kita naik bot, kita pergi tengok kawasan di Langkawi tu, pulau-pulaunya pernah terendam. Lautan, gunung-gunung yang besar-besar yang cantik-cantik tu pernah terendam dalam lautan ni ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun. Ni kajian dunia datang ke Langkawi buat kajian, tengok kesan-kesan gunung-gunung yang besar-besar tu yang kita naik bot tengok, besarnya gunung ni, cantik gunung atas lautan ni. Rupa-rupanya gunung-gunung tu pernah terendam ratusan ribu tahun. Okey, mungkinlah kita membayangkan berlakunya banjir besar ni iaitu di keseluruhan permukaan bumi. Namun pandangan lain pun kita tak nafikan berdasarkan kajian-kajian mereka kata adalah di kawasan-kawasan tertentu sahaja, ataupun kita kata kawasan umat Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Kemudian Allah Taala kata apa? Fasluk fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah banjir besar keseluruhan tu memancut-mancut airnya. Yang ini kita boleh bayangkan perkataan wafarat tanur ni, air yang memancut ni, dia kalau kita istilahkan tadi Bonda Aziza kata dapur kan. Sebenarnya saya nak membayangkan macam mana air tu boleh memancut. Dia macam satu kita kata apa, kalau kita tengok dalam ilmu geografi, bawah permukaan bumi kita ni ada pergerakan lava kan. Kita ada lingkaran api Pasifik kan, berlakunya gunung berapi. Jadinya kawasan-kawasan ni yang menyebabkan keluarnya air daripada permukaan bumi, memancut-mancut lah. Itu antara hikmah ataupun antara sebab kenapa Allah gunakan perkataan ini. Tapi nak tunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala turunkan air daripada langit dan Allah juga turunkan air daripada permukaan bumi. Sebab itu Nabi Nuh AS ketika mana dia berdoa kepada Allah, dia minta Allah Ta'ala hentikan air yang turun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi. Sebab itu dipanggil At-Tufan. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah sebut bencana yang ditimpakan kepada Nabi Nuh ni At-Tufan. Iaitu dua perkara yang tawaf, dua perkara yang berpusing. Okey, dua perkara yang berpusing. Iaitu air yang turun daripada langit berpusing dan air yang keluar daripada bumi pun berpusing. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Fasluk fiha. Maka masuklah ke dalam bahtera tu. Min kulli zawjayn ithnain. Daripada setiap jenis haiwan itu dua pasangan dia. Wa ahlaka illa man sabaqa alaih. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan bawalah pengikut-pengikutmu, ahli-ahlimu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab di atasnya. Baik, di sinilah yang menyebabkan ada pengkaji-pengkaji menyebutkan berkaitan tentang banjir ni tak berlaku kepada seluruh permukaan bumi, tetapi berlaku di separuh bahagian sahaja adalah kerana mereka cuba bayangkan. Saya tak mampulah nak bayangkan sebab kita tak boleh nafikanlah apa yang Allah firmankan. Dan semua yang berlaku di sisi Allah adalah possible lah kan. Tidak ada yang mustahil. Iaitu mereka kata kalaulah semua binatang naik di atas kapal dalam keadaan berpasangan, agak tak munasabah dia kata. Kalau seluruh binatang yang ada atas muka bumi ni semuanya duduk atas lautan, agak tak munasabah. Itu kajian mereka lah.
Tapi di sisi kita, di sisi mereka kata agak munasabah kalau yang naik itu adalah satu kelompok tempat saja ataupun satu tempat saja. Binatang-binatang di tempat tu saja yang naik atas kapal, dia kata yang itu possible. Kalau haiwan seluruh dunia, impossible dia kata. Tapi di sisi kita pula, kita melihat dari sudut keimanan kita kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi saya tawakuflah dekat sini. Saya tak kata keseluruhan juga dan saya tak kata sebahagian. Kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian Allah Taala sebut wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau bicara denganku orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ini Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Nuh, jangan minta apa-apa doa kepada orang-orang yang telah mensyirikkan Allah. Sebab mereka itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dalil yang pertama yang dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir berkaitan tentang bencana yang ditimpakan kepada Nabi Nuh AS. Okey, kita tengok dalil yang kedua melalui surah Hud. Surah yang ke-11 ayat yang ke-40. Okey. Kita tengok surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-40. Betul, perkara tu berlaku sekelip mata. Air hujan yang turun tu dengan air yang keluar daripada muka bumi tu, dia berlaku dengan sekelip mata. Sebab itu mereka tak buat apa-apa preparation dan terus datangnya musibah. Dan kalau kita melihat tahun 2021, terima kasih Bunda Aziza. Kalau kita tengok pada tahun 2021, macam mana banjir besar boleh berlaku di negeri Shah Alam, di negeri Selangor, khususnya Shah Alam, Kelang, Batu Muda kan, tenggelam tu sebab dia berlaku dengan serta-merta. Walaupun dia ada ambil tempoh beberapa jam, tapi air yang naik tu secara mendadak. Kalau tengoklah 2-3 tahun lepas ketika dia viral ketika itu, ramai orang share kan melalui CCTV di rumah masing-masing. Dia tunjuklah sekian waktu tu air tu naik separuh. Kemudian selang beberapa minit air tu dah separuh dah sampai ke paras buku lali. Naik, tunggu beberapa minit lagi dah sampai ke paras dia punya lutut dia. Dan mereka pun dah malam dah. Esok bangun semua air dah berada lebih tinggi daripada kenderaan dah melepasi kenderaan. Dan dia adalah sangat-sangat laju. Ini kita tak boleh nafikan. Dan bila berlaku banjir, kita tengok di Hulu Langat macam mana. Banjir ni kita ingat banjir kan, kalau zaman kita kecil-kecil dulu dengan banjir macam syok je, boleh berenang jadi swimming pool dalam rumah. Tapi tengok banjir ni dia datang dengan lumpur sekali. Itu bukan perkara yang senang lah, merosakkan segalanya. Kemudian dia hanyutkan semua batang-batang pokok, dahan-dahan yang jatuh patah semua dia hanyutkan. Dan semua dahan-dahan itu akan merempuh mana-mana binaan ataupun mana-mana bangunan. Dia bergerak tu dia merobohkan. Sebab itu kita tengok di Hulu Langat macam mana dia berlakunya banjir yang paling teruk tu. Satu dia banjir lumpur, satu lagi kayu-kayu yang dipotong di atas gunung tu turun ke sungai dan dihanyutkan dalam banjir tu menyebabkan rumah-rumah yang berhampiran telah roboh. Jambatan-jambatan yang dibina telah roboh. Ini bukan benda yang kita rasa seronok sebenarnya. Ini adalah satu musibah yang besar. Kita tak nampak sampingan-sampingan dia. Dan selepas banjir pula adanya penyakit-penyakit yang berjangkit. Kencing tikus, penyakit wabak tercemar. Ini semua berlaku lah. Sebab semua benda dah bergaul sekali kan. Lalu dia kering, waktu tu lah datang pula penyakit-penyakit dan wabak-wabak. Nanti kalau kita sempat mungkin ada disebut sini. Kalau tidak nanti kita akan sentuh. Nanti kita akan tengok yang mana Allah Ta'ala berkati Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman di atas kapal tu sewaktu mereka turun daripada kapal tu. Sebab ada beberapa amalan yang mereka lakukan. Allah berkati dekat situ maksudnya Allah Ta'ala bantu mereka, berikan ilmu, bangunkan semula alam ni setelah mengalami banjir besar. Seolah-olah macam Allah dah reset balik dah muka bumi ni. Hancur binasa, mereka bangun balik. Allah beri ilmu. Allah berkati dia. Antara lain Allah Ta'ala jamin kesihatan mereka tidak tercemar dengan wabak-wabak penyakit selepas peristiwa banjir. Nanti kita akan bincanglah perbincangan tersebut. Okey.
Baik, sekarang kita tengok ayat 40 daripada surah Hud. Ayat yang hampir sama, perbincangan berkaitan tentang bencana itu. Allah sebutkan perkataan yang sama, hatta idza jaa amruna wa faran tanur wa qulna hmil fiha min kulli zawjayn ithnain. Ini ayat yang kita nampak bila berlakunya banjir besar, air ini keluar di seluruh permukaan bumi dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh AS bawa semua orang beriman dan mereka dan haiwan-haiwan tu dalam keadaan berpasangan. Masuklah ke dalam kapal. Wa ahlaka, dan juga bawalah ahli-ahli keluarga kamu. Ahlaka itu adalah ahli keluarga kamu. Illa, kecuali man sabaqa alaihi alqaul, orang-orang yang telah ditetapkan hukuman azab kepadanya, waman amanah, dan siapa yang beriman. Okey, perhatikan dekat sini. Kenapa Allah kata bawa sekali ahli keluarga kamu, tapi keluarga Nabi Nuh lah yang dibinasakan oleh Allah, iaitu isteri Nuh dan juga anak lelaki Nuh. Dekat sini, perkataan ahli keluarga dekat sini bukanlah merujuk kepada pertalian darah. Tapi ahli dekat sini adalah yang merujuk kepada pertalian keimanan, melalui persaudaraan keimanan. Sebab itu Hamka dia ada sebut dalam tafsir Al-Azhar dia, kita bukan sekadar datang daripada rahim seorang ibu, tapi kita juga adalah datang daripada rahim agama yang sama. Dia ada rahim ibu dan rahim agama. Dua-dua tu perkataan yang samalah, digunakan perkataan yang sama. Jadi ahli keluarga dekat sini adalah ahli keluarga kamu yang beriman. Wa man amanah. Dan Allah sebut wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah orang yang beriman kepada Nabi Nuh ni adalah orang yang qalil, hanyalah sedikit. Ini menunjukkan kepada kita kebenaran itu tidaklah pada majoriti, tapi kebenaran itu terletak kepada bukti dan juga dalil. Okey? Majoriti tak macam tu pun. Majoriti ni bukan dalil sebagai kebenaran. Ramai orang macam ni lah. Tak, itu bukan dalil. Kebenaran itu adalah di atas dalil Quran dan juga sunnah. Ataupun imam-imam mazhab yang berpegang kepada Quran dan juga sunnah. Okay, dia bukan mengikut majoriti. Kalau ikut majoriti, habislah kita kan. Sebab itu kita pernah bincang, Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun majoriti, jutaan tentera dia kejar Nabi Musa AS. Apa yang berlaku? Yang majoriti itu dihancurkan oleh Allah, yang minoriti itu diselamatkan oleh Allah. Bukti kebenaran bukan pada majoriti. Berapa ramai sokongan, bukan. Tetapi berapa benarnya pegangan kita merujuk kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah. Okey. Dan perkataan qalil dekat sini menunjukkan kepada kita, kalaulah dinilai sesuatu kejayaan itu dengan banyaknya pengikut, ramainya follower, maka itu mungkin kita boleh kata Nabi Nuh ni gagal lah. Sebab Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun, yang beriman tu hanya 80 lebih sahaja. Lebih kurang kita pernah bincang dulu, kita buat kira-kira 11 tahun seorang sahaja yang beriman. Kalau itulah yang menjadi penanda aras, benchmark kita kata Nabi Nuh ni gagal lah, tak tercapailah KPI dakwah dia tu. Tapi Allah Ta'ala tak nilai macam tu. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, bukan jumlah tu yang penting. Sejauh mana usaha kamu dan sekuat mana usaha dakwah yang telah kamu lakukan. Itu yang lebih penting. Kalau kita buat program macam ni kan, yang penceramah ni dia ceramah tak ramai pun orang. 11 orang je dengan ceramah dia, contohlah. 11 orang je dengan ceramah dia. Yang penceramah ni ramai orang dengar ceramah dia, 120 orang. Adakah 120 orang tu jaminan yang mana itu adalah kebenaran? Tak, itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan. Dan 11 orang yang dengar ataupun seorang pun dengar, itu jaminan? Tak, itu bukan juga jaminan. Jangan letakkan itu sebagai satu penanda aras. Kita rasa gembira tengok jumlah orang yang mendengar, menonton tu lebih ramai. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi banyak lagi manfaat dan ramai orang dapat manfaat, itu tak mengapa. Tapi kalau kita meletakkan kejayaan itu daripada sudut ramai orang ikut kita ni, ramai orang boleh terima kita ni, hati-hati. Sebab itu bukan sebagai penanda aras. Okay, kalau tidak, gagallah Nabi Nuh AS dalam usaha dakwah dia. Jadi kita berdakwah ni, jangan kita down lah.
berapa ramai orang yang kamu dah Islamkan? Saya tak Islamkan sesiapa pun. Itu bukan tanda kelemahan kita. Bukan tanda kita tak berjaya. Tetapi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah merezekikan kepada kita untuk Islamkan sesiapa. Tetapi yang penting kita tanya, berapa banyak usaha yang saya telah lakukan untuk dakwah kepada orang-orang muslimin ataupun masyarakat setempat kita. Okey? Sebab yang menerima agama ni, yang dapat hidayah ni kerja Allah kan. Yang kerja kita ni iaitu menyampaikan risalah agama. Beriman tak beriman tak mengapalah. Itu terpulanglah kepada awak dan terpulanglah Allah Taala yang memberikan hidayah. Dan penting kita tahu perkara ni supaya kita tidak mudah putus asa. Kalau kita letakkan kejayaan itu dari sudut ramai orang ni, kita akan putus asa lah. Orang ni berjaya lah, saya tak berjaya lah. Kita akan mudah putus asa. Tapi bila kita serahkan semuanya kepada Allah, dia lebih mententeramkan jiwa kita. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya, tengok pada surah Al-Mu'minun, patah balik surah Al-Mu'minun, surah 23, terus pergi kepada ayat yang ke-28. Okey, kita tengok dekat sini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, makalah hendak kamu bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala pujian tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat turun yang berkat dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Okey, ini antara dalil daripada surah Al-Mu'minun berkaitan tentang Nabi Nuh AS ni. Dalam setiap tindakan dan perbuatannya, sentiasa dia menyebut nama Allah. Mudahnya kita macam itulah. Setiap apa yang kita lakukan, dahulukan dengan perkataan Bismillah. Bismillah. Sebab setiap perbuatan, aktiviti kita yang disusuli dengan perkataan Bismillah, mendahulukan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan beriringanlah dengan keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Automatik kita akan buat sesuatu perkara yang diredai saja. Takkanlah orang buat maksiat sebut Bismillah kan? Sudah tentu benda tu mustahil. Tak ada lagi orang yang cucuk rokok sebut Bismillah. Dan itu adalah perkara yang mustahil kan. Jadi bila kita nak sebut satu perkara tu, nak buat satu perkara dengan dimulakan dengan perkataan Bismillah, automatik kita sendiri akan tahu perbuatan itu tak sesuai lah saya nak sebut Bismillah benda ni. Kita tahu benda tu salah ataupun betul. Dan setiap ucapan yang didahului, perbuatan didahului dengan Bismillah ni akan disusuli dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala redai. Okey, dalilnya apa? Okey, ayat ni ibu-ibu tengok 38, 39 dekat sini. 28, 29 dekat sini Allah tunjukkan kepada kita Nabi Nuh ni dia dah naik atas kapal lalu dia puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Okay. Dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hentikan mereka berlabuhnya kapal itu di tempat yang sebaik-baik tempat. Okay. Sebab dia tak tahu ada kemungkinan wabak-wabak penyakit selepas banjir ni macam-macam lah. Jadi dia mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan di sebaik-baik tempat. Maksudnya di sini adanya kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Baik, minta maaf kepada Kak Zina. Kak Zina boleh tak kita patah balik? Tengok kepada surah Hud balik. Surah Hud ayat Surah Hud ayat 41. Okey, kita perhatikan dekat sini Allah kata apa? Wa qala irkabu fiha. Dan ketika mana mereka naik je kapal tu, maka Nabi Nuh AS pun menyebutkan Bismillah. Nampak perkataan tu? Nabi Nuh pun menyebutkan perkataan Bismillah dengan nama Allah. Nampak? Nabi Nuh ni dia naik, dia mulakan dengan nama Allah. Macam tu dengan kita. Kita naik kapal pula. Naik kereta, naik motor dan apa sahaja tunggangan yang kita naiki, mulakan dengan perkataan Bismillah. Dan Nabi Nuh AS sebut majreha wa mursaha. Majreha tu maksudnya dengan nama Allah aku berlayar. Majreh tu maksudnya berjalan. Aku berlayar dengan kapal ni. Wa mursaha. Dan dengan nama Allah aku berlabuh. Nampak? Dia mendahului perbuatan dia menaiki kapal. Kalau kita lah
kapal ni dah confident dah saya naik selamat ni sebab Tuhan yang kawal saya. Tuhan yang buat pengawasan. Dia yang supervise saya buat kapal ni. Confirm lah selamat. Tapi tidak. Walaupun kapal yang dibina ni kuat, kukuh, besar dan dah berlaku dah banjir, Nabi Nuh AS naik kapal tu tetap dengan dimulakan perkataan Bismillah dengan nama Allah. Okay? Dan inilah yang memberikan kebaikan demi kebaikan kepada Nabi Nuh dan juga umat selepasnya. Yang penting perkataan ni Bismillah. Jadinya bila disebut Bismillah himajriha wa mursaha, Allah kata apa? Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhan aku itu la ghafurur rahim, Tuhan yang maha pengampun dan Tuhan yang maha mengasihani. Kenapa disebut Tuhan yang maha pengampun dan maha mengasihani, ibu-ibu? Kenapa Nabi Nuh ni baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha lalu disebut Inna Rabbi la ghafurur rahim? Kenapa? Kenapa disebut perkataan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani? Kenapa dia tak sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir kan? Kenapa tak sebut macam tu? Tapi kenapa dia kata dia dah naik kapal, dia baca bismillah, lalu dia kata Tuhanku maha pengampun, Tuhanku maha mengasihani. Kenapa ibu-ibu? Sedih kot Ustaz. Sebab dia Dan tahu anak Allah isteri akan dia. menjaga dia. Yelah, tapi bila sebab Allah dia jaga dia, kapal kenapa dia tu. tak sebut perkataan yang lain? Innahu huwas samiul basir ke? Allah tu maha mendengar, Allah tu maha melihat ke? Allah ataupun innahu Sebab dia hafiz kan? berserah sebab nak naik kapal tu. Betul. Tapi kenapa disebut perkataan ghafur tu? Apa kaitan dia naik kapal tadi tu dengan Allah maha pengampun? Mungkin Nabi Nuh sedih dengan isteri dengan anak dia, Ustaz. Moga Allah beri pengampunan kepada Lagi? dirinya yang tak mampu nak menarikkan keluarga tu. Okey, lagi? Kataan ghafur tu Ustaz. Yelah, kenapa? Kenapa Kak? Perkataan ghafur tu kenapa? Sesuatu dia dah berserah diri kepada Allah. Okey, jawapan dah hampir tadi. Perkataan ghafur tu sebabkan orang lain ditimpakan azab dan ditimpakan musibah, maka mereka menyebutkan sesungguhnya Allah ni betul-betul maha pengampun. Bukan kata Nabi Nuh dan orang lain ni tak melakukan kesilapan. Sudah tentulah ada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Tetapi dia merasakan Allah ni benar-benar maha pengampun. Sebab orang lain ditimpa azab ni, dah ditenggelam dalam lautan ni. Banjir yang sangat besar. Tapi Allah berikan pengampunan kepada mereka yang berada di atas kapal. Dan mereka merasakan Allah itulah Rahim yang maha mengasihani kerana Allah lah yang menyelamatkan mereka. Saya nak sebutkan dekat situ, yang mereka sebut nama Allah Ta'ala ni nak tunjuk kesesuaian dengan tempat. Kesesuaian dengan tempat yang mereka, suasana mereka tu. Allah maha pengampun dan Allah itu maha mengasihani. Orang lain ditimpa azab ni, depan mata kita tengok orang tenggelam, orang lemas. Cuba kita tengok, ada orang lemas dekat satu tempat. Bayangkan lemas dekat satu tempat. Sudah tentulah orang akan tengok ramai-ramai kan, dan semua orang rasa ya Allah ngerinya lah. Bayangkan di tempat Nabi Nuh yang lemas itu majoriti dan mereka itu adalah minoriti. Macam mana perasaan dia? Sebab itu dia kata Allah tu maha pengampun. Sebab masing-masing sedar ada kesilapan mereka. Sedar atas dosa-dosa mereka. Dan dia tahu Allah tu yang mengampuni dosa mereka. Dan dia rasa Allah tu maha mengasihani sebab telah menyelamatkan mereka, pilih mereka duduk di atas kapal tersebut. Okey, kita tengok ayat lepas tu. Tengok ayat yang ke-42. Kak turun sikit Kak. Allah kata apa tengok? Minta maaf. Atas. Okey. Wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal, kata Allah. Apabila mereka dah naik kapal itu dan bahtera itu, kapal itu pun berlayar dan membawa mereka di dalam ombak yang fi maujin, ombak itu kal jibal, yang mana ombak-ombak itu adalah sebesar gunung, adalah seperti gunung. Ni benda yang tak mustahil kita boleh tengoklah ombak. Dia tarik ke bawah lalu dia hentam daripada atas. Jadi berlaku banjir ni sangat-sangat besar Dia bukan air naik je happy-happy kita macam duduk atas bot ke, tidak. Ini berlaku musibah yang sangat-sangat besar. Dan Allah kata apa? Wa nada nuhun ibnahu, dan telah menyerulah Nabi Nuh kepada anaknya. Wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkab ma'ana.
Dan dia kata kepada anaknya, wahai anakku, naiklah bersama-sama kami kapal ni. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Okey, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Okey. Di sini nak tunjukkan kepada kita orang-orang yang berada di waktu-waktu itu sekali-kali Allah Taala tidak akan selamatkan. Okey, soalan saya, kenapa Nabi Nuh ni dia panggil anak dia? Kenapa Nabi Nuh ni dia panggil anak dia pada waktu tu supaya naik kapal? Kenapa ibu-ibu? Sedangkan dia tahu kan kapal itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Tapi kenapa dia panggil anak dia? Sayanglah Ustaz, sayang kat anak. Sayang kan anak, betul. Tapi dia tahu dah, Allah Ta'ala sebut dah, kapal ni untuk orang beriman saja. Yalah. Takkan dia nak buat benda yang Allah Ta'ala langgar perintah Allah Ta'ala kan? Tu usaha terakhir dia kot Ustaz untuk menyelamatkan anak dia daripada kafir. Ustaz, tu Betul, fitrah seorang ayah pada anak. Tapi sanggup ke kita kerana fitrah tu kita langgar perintah Tuhan? Dia tak ada tujuan nak langgar, tapi asbab daripada kasih sayang tu. Macam tak apalah, betul tak beriman, tapi panggil juga ni, ya Allah anak kot Ustaz. Macam mana tu? Itu anak dia pun taubat Ustaz. Okey, semuanya salah. Supaya anak dia tak lemas. Gagal lagi, ya Allah. Saya dah sebut tadi dah. Sebabnya tadi, bila Allah turunkan perintah supaya mereka naik kapal tu, kan Allah Ta'ala sebut wa ahlaka, naik kapal ni semua binatang naik dengan pasangan dia dan keluarga kamu. Perkataan wa ahlaka tu menyebabkan Nabi Nuh ni diingat ahli keluarga tu ahli keluarga dia lah. Maksudnya yang Allah Ta'ala sebut tu. Tetapi dia terlupa yang dekat situ Allah Ta'ala letakkan syarat kecuali orang-orang yang telah ditetapkan mendapat hukuman dan orang-orang yang beriman sahaja. Di situ menunjukkan kepada kita yang Hamka sebut tadi, keluarga dekat situ bukanlah ahli keluarga dia, tetapi adalah ahli keluarga dari sudut persaudaraan keimanan dia. Dan ini sebenarnya membezakan dan menjadi semangat pada Nabi, teladan pada Nabi SAW ni, iaitu pada peristiwa peperangan Badar lah. Dalam perang Badar tu disebut sebagai apa nama dia panggil? Apa istilah dia? Yaumul Furqan. Nabi Allah Ta'ala sebut. Ini adalah hari pembedaan. Pembedaan antara perkara yang hak dan batil. Sebab pada waktu itu orang Islam berperang dengan ahli keluarga mereka sendiri, bapa mereka, abang mereka di dalam perang Badar. Tapi nak membezakan, kita bukan mempertahankan dari sudut pertalian darah, tapi kita mempertahankan dari sudut akidah. Ustaz, Nabi Nuh ni anak isteri dia seorang pun tak ikut dia ya. Dia seorang-seorang je. Dia ada yang beriman dan ada yang ikut. Seorang je yang tak beriman, anak dia. Yang bernama Yam tu yang tak beriman, Yam. Yan. Yam. Yang. Yam. Dia ada 4 orang anak, 3 yang beriman, seorang tak beriman dan isteri tak beriman. Adalah alhamdulillah si Adi. Daripada 4 orang tu lah datangnya keturunan manusia sampai hari ni. Okay. Kemudian kita tengok lagi Allah Ta'ala sebut apa lagi? Ayat bawah tu tengok. Kak Zina, turun lagi Kak Zina. Ayat yang ke-43. Allah kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, anaknya menjawab ketika itu, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku daripada air banjir ini. Nuh berkata, tidak ada pun yang dapat melindungi di hari ini daripada azab Allah melainkan Allah sahaja yang Maha Penyayang. Dan gelombang yang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maksudnya Nabi Nuh melihat anaknya depan matanya tenggelam di dalam banjir yang sangat-sangat besar itulah. Ini perkara yang paling berat untuk dihadapi oleh seluruh manusia. Dan Nabi SAW bila dia dapat perkara ni, ayat ini, Nabi SAW melihat bukan Nabi seorang sahaja mengalami peristiwa ni, tetapi Nabi-Nabi terdahulu pun mengalami peristiwa yang sama. Macam Nabi SAW melihat pakciknya Abu Talib tak beriman kepada Allah. Memang dia sedih. Tapi dia tengok, bukan dia bersendirian.
Nabi Nuh lebih berat lagi sebab anaknya sendiri. Pakcik dengan anak kita lebih sayang anak daripada sayang pakcik kita kan. Walaupun kita rasa pakcik dia dah macam ayah kita. Tapi dari sudut kalau saya nak selamatkan, saya lebih utamakan anak saya lah daripada pakcik saya. Itu biasa. Okay. Antara ayah dengan anak. Contohlah, kita ada ayah kita dengan anak kita. Kita diberi pilihan salah seorang. Siapa yang ibu nak selamatkan? Ayah kita ke anak kita? Maaf Ustaz, ibu isteri dia daripada mula yang tak beriman ni Ustaz. Ya, betul. Jadi dia lari tu dengan anak dia terus sama-sama. Macam mana tak faham? Sama-sama lah dia lari dengan anak dia tu tak nak naik kapal tu. Bukan dia lari, dia tak nak naik kapal tu, dia kekal dengan kekufuran dia lah. Sebab tu dia tak nak Yalah. bersama dengan Nabi Nuh AS. Dia bersama dengan mak dia lah tu manjat gunung tu. Tak disebut lah dia bersama dengan mak dia ke tidak. Itu tak mampulah saya nak jawab ayat tu. Dia bersama ke tidak tak tahulah. Cuma dia tak nak naik kapal bersama. Cuma soalan saya tadi, kalau kita diberikan pilihan antara bapa kita dengan anak kita, mana yang kita nak utamakan? Bapa kita ke anak kita? Kalau diberi pilihan. Anak Ustaz. Anak kan, automatik kan? Ya. Jadi bayangkan Nabi SAW melihat ni ayah saudara dia tak beriman. Nabi sedih. Nabi sebut dalam hadis Nabi sedih. Sebab waktu Abu Talib ni nak wafat, Nabi sendiri tanya pada Abu Talib, kamu sebut kalimah la ilaha illallah ni, aku sendiri akan berhujah di hadapan Allah dengan ucapan tu wahai Abu Talib. Tapi Abu Talib kekal dengan agama Abdul Muttalib. Maksudnya agama tradisi Quraisy, kufur kepada Allah Ta'ala. Nabi sedih. Allah tegur Nabi dalam surah At-Taubah. Waktu tu, dalam masa yang sama, Allah datangkan turun surah berkaitan tentang Nabi Nuh AS. Dan Allah tunjukkan kepada Nabi, kamu sedih sebab pakcik kamu tak beriman kepada kamu. Tapi kamu tak bersendirian wahai Muhammad. Sebab Nuh AS pun mengalami perkara yang sama. Iaitu yang tak beriman bukan pakcik dia, bukan bapa saudara dia. Tapi yang tak beriman adalah anak kandung dia sendiri. Jadi, kita boleh nampak dua-dua ni sama je keluarga kita. Tapi kita boleh dapat beza mana yang lebih berat. Kan? Yang menanggung rasa pilu tu lebih Nabi Nuh alaihi salam lagi. Berat sebab anak dia sendiri tak beriman. Okay? Kematian tu depan mata Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan di dalam lautan. Ustaz, sikit nak tanya. Ustaz tadi Ustaz sebut nama anak Nabi Nuh tu Yam Ustaz. Yang Yam. nama Kanaan tu Ustaz? Kanan hidup. Oh, bukan dia lah yang tak ikut tu. Oh, Bukan. Sebab itu ada satu bangsa disebut bangsa Kanaan. Ini keturunan dia lah ni. Keturunan Kanaan. Okay? Okay. Baik. Kita tengok ayat yang ke-43. Ustaz, tapi kalau dekat sini dia kata macam ni tau. Dia kata di antara Kanaan anak Nabi Nuh sendiri yang juga ikut tenggelam. Bawah sikit tu. Ayat kita atas, kita baca, Ustaz baca ayat bawah tu. Mana? Dia kata Kanaan tu pun tenggelam. Sekejap. Tengok mana. Muka surat Kita apa? baca bawah sikit yang muka surat kita baca, muka surat 145 tu. Ayat bawah tu wa akhlaka illa tu. Lepas tu Okey, Ustaz baca. iaitu orang-orang kafir yang engkau serukan dakwah kepada mereka. Di antaranya Kanaan, anak Nabi Nuh sendiri juga yang ikut tenggelam. Sebagaimana yang kami uraikan lebih lanjut. Kau tersilap nama ke? Tak silap saya namanya Yam. Yang saya tahu anaknya Yam. Saya tak pasti. Dalam kitab saya pun tulis Kanaan, putera Nabi Nuh yang Kalau sini dia tulis Kanaan. Saya tahu dalam kitab ni Kanaan. Tapi kalau baca dalam tafsir, dia sebut namanya Yam. Oh, tengok dalam Al-Quran lah kot. Tak apa. Nanti saya double check balik antara dua tu Okay, yang saya tengok dalam kitab tafsir, sebab saya baca kitab tafsirnya, namanya Yam. Okay. Puan Rozita Sharif kan, namanya Yam. Okay. Alright. Okay, baik. Kita tengok lagi. Kemudian Allah Ta'ala sebut. Turun lagi Kak Azrina. Sikit lagi. Okay, yang ni. Sekejap Okay, kita tengok ayat ni. Okay, kita turun lagi Kak. Turun ayat yang ke-44. Yang ni saya tak bincang lah. Yang ni dia berlabuh dekat Jabal Jud. Jabal Jud ni lah yang menjadi khilaf kalangan para ulama lah. Kat mana? 44 ni Ustaz. 44. Dekat mana
Bukit Jud tu, sebab kalau kita tengok dalam ayat yang ke 44 Ustaz. ya kak. Ya, saya nak Jabal sebut. Jud tu gunung lah Ustaz kan? Gunung. Saya nak sebut. Pening kepala dah. Betul ayat 44. Tenang Ustaz, tenang. Cuma nak bagi tahunya Jabal Jud yang Allah Ta'ala sebut tu pada ayat ni, ayat 44 tu Allah sebut Jabal Jud. Cuma para ulama, sama ada ulama yang mengkaji berkaitan tentang sejarah ke, berkaitan tentang geografi ke, atau berkaitan tentang apa sahaja bidang, mereka tak jumpa Jabal Jud ni dekat mana yang secara tepatnya. Ada yang kata di sinilah, di Turki lah, ada yang kata berada dekat mana lagi saya ada baca beberapa pandangan. Dan dia buatlah macam-macam bukti lah, pembuktian. Yang itulah yang mereka kata dia berlaku di kawasan Mesopotamia saja, tamadun Mesopotamia. Ini kita tengok daripada awal lagi, dekat manalah ke tamadun Mesopotamia tu. Okey, tak apa, ala kulli hal yang kita nak bincang dekat sini yang lebih penting lagi, dalam Quran ada sebut lah Jabal Jud ni. Ini ayat 44 ni Allah sebut. Waqila ya ardul Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit iaitu hujan berhentilah. Inilah nak tunjukkan kepada kita dalil yang mana air banjir yang berlaku tu dia satu turun daripada langit dan satu lagi keluar daripada bumi. Dan ini yang selalu yang dibacakan kan masa waktu banjir hari tu kan. Boleh tak baca doa ni? Ni bukan doa yang ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada langit dan perintah Allah kepada bumi. Okey. Tapi nak baca doa ni ke tak ada masalah. Tapi kalau nak bincang berkaitan tentang doa ketika musibah, ada lagi banyak doa. Dan doa-doa ni diajarkan oleh Nabi SAW. Ada banyak doa. Okey, kalau ditimpa hujan, banjir ke apa ke, Nabi sebut dalam riwayat Bukhari dan Nabi sebut dalam riwayat Al-Imam Muslim. Tapi doa dia bukan doa yang kita baca daripada ayat 44 ni. Tapi daripada dalil yang lain lah. Okey. Yang itu tak ada lah. Saya tak bincang lah untuk hari ni. Tapi ada dua doa. Riwayat Bukhari ada sebut satu, riwayat Imam Muslim ada sebut satu. Okey. Sebab Nabi baca doa tu, Nabi kata apa? Pindahkanlah hujan ini ke atas gunung ganang, di kawasan lembah-lembah. Nabi sebutlah perincian tu. Para ulama sebut, kenapa Nabi doa macam tu? Nabi tak kata berhenti air hujan daripada langit, jangan keluar daripada bumi ni. Sebab para ulama hadis kata apa? Sebab Nabi tetap melihat hujan itu adalah rahmah. Hujan itu adalah rahmah. Kita tak minta Allah Ta'ala berhentikan rahmah, tak. Rahmah tu biar turun. Tapi diturunkan, kita minta pada Allah diturunkan di tempat yang selayak untuk dia. Di kawasan lembah-lembah, di kawasan gunung ganang, di kawasan tadahan hujan. Sebab itu Nabi SAW minta Allah Ta'ala pindahkan. Ada sebut dalam riwayat Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Okey? Yang ini adalah perintah Allah. Berhentilah air daripada turun daripada langit dan jangan keluar daripada bumi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab apa? Wa ghidal ma' wa qudiyal amr, kata Allah Ta'ala. Dan surutlah air dan serta terlaksanalah perintah Allah tu. Maksudnya Allah perintahkan pada langit dan bumi tu dua-dua taat. Wastawat alal judi, kata Allah Ta'ala, dan mereka pun berlabuh di atas Jabal Jud. Wa qila bu'dan liqaumil zalimin, serta diingatkanlah kepada orang-orang kafir, kebinasaan akhirnya berlaku pada orang-orang yang zalim. Okey, perhatikan perkataan iaitu perhatikan perkataan wa ghidal ma'. Perhatikan perkataan wa ghidal ma', dan air pun menjadi surut. Okey. Bila Allah Ta'ala kata air daripada langit berhenti, air daripada bumi pun berhenti kan? Allah sebut air daripada langit berhenti, air daripada bumi pun berhenti. Allah Ta'ala bila sebut air tu, air yang berhenti tu, perhatikan. Air di langit, Allah suruh dia berhenti, air di bumi pun Allah suruh berhenti. Tapi yang Allah sebut dekat sini, air pun menjadi surut. Air pun menjadi surut. Kenapa Allah sebut air itu surut? Wa ghidal ma'. Air surut ni dia merujuk pada air yang keluar daripada bumi lah. Air itu jadi surut. Kenapa Allah sebut surut? Sebab Allah nak tunjukkan yang mana
Nabi Nuh alaihissalam dan juga kaum mukminin yang berada di atas kapal tu dalam keadaan diawasi dan diselamatkan oleh Allah. Berkat doa tadi itulah, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sebab bayangkan kalau air tu berhenti mengejut, tiba-tiba terus disedut contohlah. Terus tertelan airnya, berhenti serta-merta. Apa yang akan berlaku kepada kapal Nabi Nuh yang tadi dia ombak sebesar gunung tadi? Sudah tentulah dia akan jatuh ataupun dia akan terhempas. Kan? Ataupun dia tersedut kan, macam satu pusaran kan. Dia itu. Jadi air yang berhenti tu dia tak terus berhenti, tetapi dia surut sikit. Ni kapal kan? Jadi dia ngam-ngam betul-betul berlabuh di atas Jabal Jud. Dia berlabuh di atas Jabal Jud. Dan waktu tu nanti kita akan jumpa ayat 45, kita akan bincang masa akan datang nanti. Kita akan tengok nanti yang mana apa keberkatan yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh AS dan kaum orang mukminin. Semua ni Allah beri adalah berkat dengan doa tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Okay? Kerana doa tu sepanjang atas kapal Allah berikan perlindungan. Dan selepas turun daripada kapal pun Allah berikan perlindungan dan keselamatan. Ini kuasa doa ni. Dan betapa powerfulnya doa yang didahulukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, saya berhenti dekat sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan sambung lagi iaitu pada muka surat 146 daripada surah Az-Zukhruf tu ayat yang ke-12 tu kita akan sambung lagi. Assalamualaikum Ustaz. Apa dia? Assalamualaikum. Aku salam Allah. Nak tanya ayat Bismillahirrahmanirrahim ni kan boleh tak kalau kita baca masa nak naik kenderaan? Boleh, tak ada masalah. Kita sebab perkataan majreha tu kita berlayar sebab ataupun kita berlabuh ataupun kita berjalan, sebab perkataan majreha tu maksudnya kita berjalan, kita bergerak dengan kenderaan. Wa mursaha dan ketika kita sampai ataupun kita berhenti. Jadi boleh, tidak ada masalah. Satu lagi doa yang selalu kita baca dalam surah Az-Zukhruf, iaitu doa yang kita baca subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin tu kan. Itu nanti kita akan bincang pada kesempatan yang akan datang. Ini antara keberkatan doa, kerana doa yang disebut atas nama Allah itulah Allah berikan penjagaan, keselamatan dan perlindungan. Okey, kita berhenti dekat sini. Nanti ibu-ibu ingatkan saya, kita sambung lagi daripada surah Hud ayat 45, 46, 48. Tolong ingatkan saya kan. Nanti kita akan bincang. Ada benda yang saya nak sampaikan. Sebab dalam kitab yang kita baca ni, dia tak sebut dalam perbincangan tu. Okay, perbincangan apa yang berlaku kepada Nuh dan kaum muslimin selepas turun daripada kapal. Nanti kita akan bincang Ingatkan saya balik. Alright, jadi ala kulli hal, terima kasih kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pertemuan ini sebagai amal soleh. Baik, saya berhenti di sini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, tak nak buka soalan ke? Kau ada yang nak bertanya ke pula? Siapa tu tadi? Bonda Khairul ke nak tanya? Bila? Tak, sampai ucap salam tadi tu ingatkan dah habis dah. Oh, Ada siapa-siapa nak tanya tu, admin yang kat tangan nak tanya ke? siapa tu Kak Intan? Ustaz 45 sampai 48 ni. 45, 48 dan ayat berikut tu nanti kita akan sentuh sikit. Baik. Terima kasih Ustaz. Intan ingatkan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Mungkinlah Nabi Nuh ni dia berdakwah beratus-ratus tahun kan. Mungkin dakwah dia dihianati oleh isteri dia yang kufur tu Ustaz. Sebab tu beratus-ratus tahun mungkin lah. Dia lah macam kita lah, kita berdakwah nanti isteri dia apa? Macam memakan dakwah dia tu macam Ustaz. Kenapa dia beratus-ratus tahun dia berdakwah tak ramai yang mengikut dia tu Ustaz. Betul ke tak? Pandangan saya Ustaz. Okey, baik. Sebenarnya Nabi Nuh AS ni kalau kita bincang pada permulaan itu, dia dakwah dengan macam-macam kaedah. Semua cara dia buat dah. Tetapi Allah nak tunjukkan kepada kita dari sudut keimanan ni, dia adalah kerja Allah Ta'ala. Dia adalah kerja Allah Ta'ala. Sebab ada orang kadang kita tak dakwah pada dia pun tapi tiba-tiba serah diri.
Saya ni tiba-tiba rasa dengar azan je saya rasa tenteram je, saya rasa nak beriman. Ada orang jenis macam tu. Ada orang jenis macam tu kan, kita selalu dengar. Dia datangi mimpi lah, tiba-tiba dia rasa dia baca Quran, dia dengar kawan dia satu bilik baca Quran, dia rasa nak masuk Islam. Mudah je, tak buat kerja dakwah pun. Tapi ada orang kita dakwah pada dia, minta dia masuk Islam. Ada yang seorang anak berdakwah kepada ibunya yang non-Muslim, adik-beradik tak nak masuk Islam. Kenapa jadi macam ni? Sebab nak bagi tahu pada kita, hidayah ni milik Allah. Cuma tugas kita tu yang Allah nak ingatkan. Tugas kamu ni menyampaikan. Tugas kita ni menyampaikan. Dia beriman tak beriman, kamu jangan membuatkan kamu putus asa. Dia beriman jangan buatkan kamu rasa gegah, dia tak beriman jangan buat kamu putus asa. Sebab itu semuanya berada di tangan Allah Ta'ala. Yang memberi hidayah adalah Allah Ta'ala. Yang akan disoal di hari akhirat, sejauh mana kita buat kerja dakwah. Sejauh mana kita buat kerja agama. Ada beza tugas kita dan ada beza peranan Allah Ta'ala yang memberikan hidayah. Ini sekarang kita sibuk kan peranan Allah tu nak beri hidayah pada orang. Tapi kita terlupa kerja dakwah. Macam contohlah seorang cikgu kan. Murid asyik sibuk tanya, cikgu soalan apa masuk exam? Kan salah tu. Yang masuk exam tu soalan-soalan tu kerja cikgu. Biarlah cikgu nak buat soalan pun. Kerja kamu baca buku. Kan? Kerja kamu tu baca buku. Kerja cikgu siapkan soalan. Dia sibuk tanya cikgu nak soalan apa. Okay? Baik. InsyaAllah kita berhenti dekat sini lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay, Ustaz, kita tutup lah Ustaz ya. Boleh sila. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah duha kita berjalan lancar dengan kisah sahih para Nabi. Masih kita dengan rentetan kisah Nabi Nuh dan pengikutnya yang engkar akan seruan dakwah Nabi Nuh. Bermula dengan pelayaran dan yang bersama Nabi Nuh ialah orang-orang yang beriman dan mendapat hidayah Allah sahaja. Moga pengajian kita hari ini memberi pengajaran dan ilmu yang bermanfaat sebagai peringatan kepada kita dari bahan bacaan ini. Orang-orang beriman itu adalah keluarga kita yang paling dekat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Untuk kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Saya mohon liga manur iman, mohon maaf anda ada sebuah kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya nak buat sikit bahan Ustaz untuk petang nanti kuliah asar. Pada pukul kuliah asar pada pukul 5.15 bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian berkitab Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najjah. Dengan itu saya bagi penutup majlis mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala ansar innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassa bil haqq wa tawassa bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.